ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Saudara pengacara majlis, saudara Tuan Imam, Tuan Bilal dan teman-teman pimpinan majlis, dan kuasanya, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara dan saudari hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lama juga saya tak datang ni, mungkin dalam 15 tahun tak datang. Dan hampir kawan-kawan yang lama kita dah lupa nama dah. Walaupun daripada iras-iras pandangan muka tu macam rasa-rasa kenal, macam rasa-rasa pernah jumpa. Tapi comes to naming the person, barangkali saya tak mampulah nak ingat. Kemampuan kita pun dah terhad untuk mengingat nama-nama sahabat-sahabat kita. Apapun tuan-tuan, saya nak share sikit ilmu dan banyak pengalaman dalam mengurus manusia yang kaitannya dengan agama. Saya dah bersyarah macam ini dah 40 tahun lebih dah. Bagi kuliah 40 tahun sejak muda-muda lagi. Masa saya umur 23 tahun baru keluar universiti dah bagi kuliah dah. In fact masa saya sekolah asrama penuh, masa itu umur 16 tahun, saya dah setiap 2 minggu sekali berselang-seli dengan pengetua saya memberi khutbah di surau itu, di sekolah asrama penuh itu. Jadi pengalaman kita bertemu dengan sahabat-sahabat berpuluh-puluh tahun, tuan-tuan. Saya pernah jadi ahli parlimen, pernah jadi adun, pernah jadi exco, jadi pernah pula berkhidmat sebagai pegawai tadbir dan diplomatik PTD, dan pernah terlibat dalam program-program motivasi pelajar-pelajar, terutamanya mak bapak terutamanya, yang tadi pukul 3, pukul 2.30 tadi saya berada di Karak dalam perjalanan balik daripada Pekan Pahang. Kita berada di Pahang selama 6 hari 5 malam. Singgah di Karak tadi ada program motivasi kecemerlangan pelajar. Balik sampai di rumah pukul 6 suku begitu, salin pakaian dan terus datang kemari. Jam yang amat sangat antara kawasan-kawasan Selayang begitulah, Batu Kek. Jadi saudara, maknanya saya dah bercampur dengan berbagai golongan manusia. Yang paling atas, yang title Tan Sri, Datuk Sri, itu kawan-kawan saya lah.
Golongan pertengahan, kawan-kawan saya lah. Dan sebagai orang yang terlibat dalam masyarakat, golongan bawahan pun merupakan klien kepada saya, merupakan manusia-manusia yang jatuh dan bangun bersama dengan saya. Dan percampuran saya ini, tuan-tuan, yang laki-laki, yang perempuan, muslimin dan muslimat, dan tidak kira umur, tak kira latar belakang politik, tak kira kedudukan sosioekonomi mereka, tak kira mereka gaji besar atau gaji kecil, tak kira mereka keturunan bangsawan atau tidak bangsawan, selama 40 tahun, lebih 40 tahun, maka saya malam ini nak share dengan saudara beberapa conclusion yang saya dapat yang berkaitan dengan agama kita, agama yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi al-Islam, din di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Apa conclusion yang kita dapat? Tuan-tuan tengok atau betul tak betul, tapi saya ada fakta-fakta yang ikut sama camp saya dengan program-program korporat saya buat training, the corporate training, corporate management, corporate development kepada corporate companies. Ada 264 corporate companies dalam dan luar negara ikut program. Anak-anak kita pula, mungkin ada tuan-tuan, anak tuan-tuan ikut saya, namanya summer camp, smart learning. Untuk mak bapak dia pula ikut program saya, namanya parenting. Anak-anak yang diikut program ni, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti, jumlahnya dalam masa 40 tahun tu melebihi 1.2 juta manusia, budak, pelajar-pelajar. Satu tahun 13 program. Satu program di depan saya biasanya ada 400-500 orang. Hari pembukaan mak bapak hadir, hari penutup pun mak bapak hadir, di mana saya bersama dengan mak bapak bincang paling tidaknya dalam 3 jam dengan mak bapak hari pembukaan dan penutup. Macam hari pembukaan, hari penutup, mak bapak 2 orang, anak biasanya seorang atau 2 orang. Bayangkan di depan saya berapa ribu orang. Kalau anak yang datang 400 orang. Tiap-tiap kali datang, tiap kali program, 13 program satu tahun. Tak masuk program-program yang kata kalau Petronas buat, Nun di Terengganu dibuat, di Paka, di tempat Petronas di Paka, panggil saya mengendalikan, biasanya 4 hari 3 malam, gitulah. Tapi yang 13 tu program yang dibuat di Sungai Lui. Saya ada pusat latihan di Sungai Lui, sekarang saya jadikan Mahat Hafiz, ada 265 orang Mahat Hafiz di Sungai Lui itu. Okey tuan-tuan, jadi dengan latar belakang yang macam itu, inilah yang saya nak share, nak kongsi dengan tuan-tuan. Apa conclusion saya? Pertama, tuan-tuan dan puan, Islam makin terhakis, makin terpinggir, makin terpinggir, makin terpinggir, makin terpinggir. Saya bagi bukti dia. Sehingga kan timbul satu keadaan Islam itu bukan pilihan utama dalam ahli keluarga kita. Tak ada. Saudara, saya dalam program sejak 2 tahun setengah yang lalu, kita program tuan-tuan, kita keluar daripada Kuala Lumpur ni, macam yang baru kita keluar, baru balik tadi ni, 6 hari 5 malam, cover Pahang, Karam, Kuantan, Pekan. Kita pergi selama 5 hari 6 hari 5 malam itu, biasanya telah ditetapkan masjid-masjidnya. Sekurang-kurangnya ada 9 masjid yang saya pergi baru-baru ni. Tak masuk surau-surau dan tak masuk institusi-institusi yang minta kita mengadakan program-program, terutamanya program mengenai hidupkan suasana agama dalam organisasi masing-masing. Sebelum tu tuan-tuan dan puan, 2 minggu yang lepas saya berada di Terengganu, lama sikit, 7 hari 6 malam. Daripada Kuala Nerus turun Kuala Terengganu, daripada Kuala Terengganu turun ke Marang,
Daripada Maran turun ke Dungun, daripada Dungun turun ke Paka, daripada Paka turun ke Kemaman. Masjid yang kita pergi ada 13 masjid. Programnya, kalau kebetulan hari cuti, kuliah subuh, kuliah duha, petang tuan-tuan biasanya ada kuliah tentang parenting. Biasanya yang hadir 80% wanita, dan malam kuliah maghrib. Begitulah susunannya. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah petang, dan kuliah maghrib. Okey, apa yang saya dapat tuan-tuan ya? Yang saya dapat bila saya katakan Islam semakin terakis, Islam semakin terpinggir. Apa buktinya? Buktinya yang pertama yang jelas sekali. Anak-anak muda yang saya pergi, yang saya jumpa, banyak masjid kosong anak muda tuan, kosong. Di sini pun mana anak muda ni? Mana? Tunjukkan saya perempuan, anak muda yang berumur antara 15 hingga 25 tahun. Mana dia? Saya pergi tuan-tuan yang baru ni, sebelum Terengganu saya pergi di, tuan-tuan apa saya nak sebutkan ya. This is by the grace of God. Saya tak pernah rancang, saya tak pernah terlibat kontak masjid, kontak institusi-institusi tempatan di Terengganu, di Johor, di Kedah, di Penang. Saya tak pernah kontak. Ada seorang insan yang saya tak kenal tuan-tuan. Saya tak kenal. Hanya entah macam mana saya pergi ke Sungai Petani, pergi satu masjid, kebetulan ayah dia nazir kepada masjid itu. Berjumpalah saya dengan dia di Sungai Petani. Dia tinggal di Kuala Terengganu. Dia boleh tuan-tuan susun program saya hari-hari, 30 hari satu bulan tuan-tuan, 7 hari seminggu, hari-hari. Tuan-tuan boleh tengok saya punya program kan dia. Dia susun, mana dia susun? Kedah dia dah susun, Pulau Pinang dia dah susun, Perak dia dah susun, Terengganu dia dah susun, Pahang dia dah susun. Kami balik rehat 22 hari bulan besok, 23 pagi dah pergi 7 hari 6 malam di Johor Bahru. Masjid-masjid telah diatur, ada 14 masjid di Johor Bahru. Bukan saya tak kontak. Saya hanya bila teman tadi, kawan tadi yang saya tak kenal tu, dia kontak masjid, katakan masjid ini akan kontak saya. Betul ke doktor nak datang ni? Betul ke ni? Ada orang dah fix doktor nak datang suruh saya masjid saya ni. Saya hanya mengiyakan saja. Sebab jadualnya pun asalnya tak ada pada saya jadualnya. Siapa? Nama orang tu Asmadi namanya. Tinggal di Kuala Terengganu. Macam mana dia boleh atur wilayah persekutuan, dia atur Selangor, dia atur Johor, dia atur, yang saya dah pergilah. Kedah dia atur, Pulau Pinang dia atur, Perak dia atur, Terengganu dia atur, Pahang dia atur. Inilah tuan-tuan, ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala nak menemukan saya dengan insan-insan untuk saya membuktikan bila saya bersyarah ini betapa terpinggirnya agama kita dalam kehidupan kita. Tempat yang saya pergi tuan-tuan dan puan ya, sambutannya sangat hebat. Tuan-tuan boleh pergi ke saya punya Facebook, puan-puan boleh pergi Facebook. Yang eloknya tuan-tuan pergi Facebook Live, L-I-V-E huruf besar, Live, Al-A-L ada dash, Iman. Live tu huruf besar, Al-Iman tu huruf biasa saja. Live, L-I-V-E-A-L dash Iman. Amin, amin. Live, L-I-V-E huruf besar, lepas tu Al-A-L, L, Amin, dash Amin. Tuan-tuan pergi tengok. Masya Allah tuan-tuan, sambutannya hebat. Tapi dalam hebat itu, seluruh masjid yang saya pergi, ambil Pulau Pinang, saya tak menamakan masjid tuan-tuan ya, kuliah subuh. Masjid itu dipimpin oleh seorang anak muda, Ustaz, tuan-tuan, Ustaz Sayuti namanya. Pasal bagus ni, 31 tahun umurnya tuan-tuan.
jadi nazir, jadi pengurusi. Subuh tuan-tuan, subuh hari Sabtu tak salah saya, subuh orang perempuan saja melebihi 200 orang tuan di masjid tu, laki-laki lebih daripada itu. Tengah-tengah bersyarah tu saya berhenti, tuan-tuan, saya nak berhenti dalam 2 minit bersyarah ni. Mari kita tengok daripada hujung ke hujung. Tuan-tuan ikut saya punya tangan ni, mata tuan-tuan pandang dari hujung ke hujung, hujung ke hujung, hujung ke hujung. Cari di mana anak yang antara berumur 15 hingga dalam 25 tahun. Tuan-tuan nak tahu jawapan dia? Kosong tuan-tuan, kosong. Pergi masjid yang lain, kosong. Itu saya sebut tadi di Pulau Pinang, di Kedah pun kosong tuan, kosong. Hingga yang sekarang ni pun tempat yang saya sedang duduk memberi ceramah ini namanya Rawang, Masjid Nurul Iman pun suffers the same kind of sleepiness in terms of penghayatan agama kita. Bukan saja kosong tuan-tuan, sudah timbul satu benda yang saya sangat takut sebenarnya. Apa yang tuan-tuan takut? Apa yang saya takut? Saya nak timbulkan kepada puan-puan dan tuan-tuan, anak kita tak minat langsung dengan agama, tak minat. Contoh, ajak ke masjid, dia tak pergi. Contoh, belajar tajwid, dia dah. Contoh, jumpa ustaz, imam masjid ini untuk kita talaqi atau tasmik baca Quran kita, dia nak datang. Kalau dia paksa datang pun dengan muka yang masam, dengan muka yang jengkel, kata orang Jawa. Itulah anak kita. Contoh lagi, saudara dia sakit, dekat Bentong di Mempaga Felda. Bapak saudara dia, adik kepada bapak dia sakit, ajak anak dara kita, ajak teruna kita, dia tak nak pergi. Pasal itu ada kaitan dengan agama. Mati bapak saudara dia, dia tak pergi. Dia tak ada minat nak pergi. Dia tak tahu nak meletakkan diri dalam satu majlis namanya menghormati jenazah. Dia tak tahu nak meletakkan diri dia. Dia akan pakai jeans tuan-tuan, dia akan pakai jeans, dia akan pakai t-shirt. Bukan tak boleh pakai jeans dan t-shirt tu, but the question is it proper that kind of dressing? You go to something, kepada majlis yang mengenai kematian. Apa lagi tuan-tuan yang saya nak sebutkan? Itu anak-anak muda. Saya dah semak tuan-tuan, 40 tahun saya semak orang mengamalkan agama. Minta maaf saya mengatakan, mengamalkan agama tidak ada sandaran ilmu. Tak percaya kita cek. Saya dah cek tuan-tuan, di kalangan saya cek di kalangan orang anak-anak kita, anak-anak sekolah menengah, sekolah rendah tu saya kira lah sekolah menengah ni, anak college, anak universiti, anak kampung, anak separa kampung, separa bandar, anak bandar, orang dewasa, orang tua, suruh mereka baca doa iftitah dengan makhraj dan tajwid yang betul. Doa iftitah sunat tak apa, nanti saya nak bagi tahu baca yang wajib rukun. Berapa orang yang boleh baca betul? Kalau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira, saya tak fikir imam akan approve bacaan itu. Walhamdulillahi kasira. Wasubha, saya fikir wasubhanallahi, berkata wa asila. Betul ke sin? Betul ke sin? Sa wa asila. Kalau baca wajah tu tak betul, wajah tu, pasal jim tu sambil ada syadda. Lilazi bukan zi, dia bukan zai, dia zal. Wajjahtu wajhiya lillazi zi.
Fataros tak betul. Fata. Tuan-tuan, apa sebab jadi begitu? Kita tak pernah tasmih. Kita tak pernah jumpa Imam Bilal masjid ini. Bilal lah katakan. Bilal lepas subuh ni, Bilal ada masa tak? Dalam 10 minit ni kita pergi kat ujung sana. Bilal tolong semakkan bacaan saya, bacaan solat. Tapi hari ni kita nak mula dengan, selepas takbiratul ihram, kita nak mula dengan doa iftitah. Yang tak hafal ramai tuan-tuan. Pengalaman saya dalam summer camp, 80% tak hafal tuan-tuan. Tak hafal. Dan bapa dia tak tahu pun dia tak hafal. Berapa orang yang tahu anak kita hafaz tak hafaz doa iftitah? Berapa orang yang tahu tuan-tuan? Pergi pula kepada yang level satu lagi. Suami-suami yang tahu isteri dia boleh baca Fatihah atau tidak boleh baca Fatihah. Sebab isteri kita bacaan dalam sembahyang secara sirri. Saya sebut dalam hati, kita tak dengar. Saya dah kahwin 47 tahun. Kalau isteri saya tak boleh baca Fatihah, dia tak tanya kepada imam masjid Nurul Iman ni. Tidak. Dia tak tanya kepada qadhi. Sini qadhi mana? Qadhi Rawang. Qadhi apa sini? Qadhi Rawang. Gombak. Sorry. Qadhi Gombak. Saya pun dah lupa dah. Saya dulu jaga semua tu. Dia tidak tanya mufti Selangor yang ada di Shah Alam itu. Dia tak tanya kepada ketua agama di mana-mana pun, sama ada masjid, sama ada surau, sama ada madrasah. Tapi Allah akan tanya ketua agama dalam rumah itu. Saudara, you are the leader of religion in your respective homes. You are. Saudara nak jawab apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Saudara nak jawab apa? Anak kamu bagi belajar, sekolah rendah kamu bagi, sekolah menengah kamu bagi, atau pula overseas, belajar di Germany, dia buat mechanical engineering di Germany, dia buat masters pula kat sana. Tapi anak kamu baca Fatihah pun tak betul. Macam mana? Ambil Fatihah, rukun. Kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin, tak boleh. Bukan ha. Alhamdulillah. Bukan alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Midin salah. Saya bukan nak mengajar tajwid ni tuan, tapi saja kita, sebab syarahan saya ini menyentuh mengenai Islam terpinggir dalam diri kita, dalam keluarga kita. Saya nak bagi contoh Islam terpinggir. Kita dah hidup berapa puluh tahun tuan. Saya ni umur saya 72 tahun tuan. Umur saya ni, saya 72 tahun. Dah lepas 72 tahun dah. Macam mana kalau ditanyakan kepada saya, Dr. Hassan ni, dalam Quran ada 114 surah. Surah yang terakhir ialah surah An-Nas. Bolehlah Dr. Hassan cerita kepada saya dalam 10 minit apa dia yang nak disampaikan oleh Allah melalui surah An-Nas, surah yang terakhir, surah yang 114. Berapa orang yang boleh cerita? Berapa orang yang boleh cerita apa yang Allah nak sampaikan kepada kita? Surah itu dibawa oleh Jibril
disampaikan Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita apa mutiara-mutiaranya. Kalau jawabnya tak boleh, macam mana? Kalau saya jawab tak boleh, saya belajar 24 tahun tuan, sampai PhD tuan. 24 tahun saya fresh from school. 24 tahun saya belajar. 6 tahun setengah, dekat 7 tahun di Amerika Syarikat saya belajar. Ilmu yang tak pernah saya tahu. Ilmu yang tak pernah saya tahu. Ilmu yang sebelum ini tidak pernah didedahkan kepada saya. Akar-akar ilmunya pun saya tak tahu, hujung-hujung ilmunya pun saya tak tahu. Tapi saya boleh kuasai ilmu itu dalam masa 6 tahun setengah, masuk 7 tahun. Macam mana saya tidak boleh kuasai surah 114, namanya surah An-Nas, dengan intelligence yang Allah bagi kepada saya? Saudara, lagi menyedihkan sedikit gambaran lah tuan-tuan ya. Saudara besok kalau mati, nak mati, dan saya pun rasanya malaikat maut dah banci dah nama saya dah. 2 minggu yang lepas, kami 8 orang adik-beradik, baru seorang dipanggil oleh Allah yang sulung sekali, umur 80, meninggal. Saya tak tahu who will be the next in line. Mungkin saya 72 tahun, tapi masih boleh bergerak lagi, masih boleh bercakap lagi, masih ingatan masih ada lagi. Tapi saya nak cerita, dalam proses kita mati, ada namanya kita berada di hujung usia itu, satu period yang dinamakan period sakratul maut, atau namanya nazak. Bila saudara-saudari nazak dalam nazak ni biasanya setengah jam, 1 jam lagi, lepas tu setengah jam lagi nak mati, 15 minit lagi nak mati, 5 minit lagi nak mati, 2 minit lagi nak mati, 1 minit lagi nak mati, 30 saat lagi nak mati, sampailah ketikanya malaikat maut memisahkan nyawa kita daripada jasad kita. Kita saudara berada dalam sakratul maut, tawarkanlah apa pun kehebatan dunia ni, saudara tidak akan terima tawaran itu. Katakanlah tuan-tuan, kita tawarkan dia permata, aku nak bagi kau permata. Permata itu kalau direndam, dimasukkan dalam laut, namanya Selat Melaka, penuh Selat Melaka dengan permata. Aku nak bagi kau. Tak nak, dia tak nak permata. Aku nak bagi engkau Porsche, kereta Porsche. Kereta Porsche itu 100 km, seluruhnya kiri kanan jalan tu kereta Porsche. Nak bagi engkau. Dia tak nak. Aku nak buka kau ke accounts kepada 2 gergasi banking, Chartered Bank 1, Citibank 1. Tetap satu aku nak tahukan 10 million. Tak nak. Apa yang dindak ketika itu tuan-tuan? Apa yang dindak ketika itu? Apa yang dindak ketika itu tuan-tuan? Yang dindak ketika itu ialah skrip yang saudara kena bagi dia. Bunyi apa skrip itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya dah tengok banyak kematian sebab saya pemimpin kecil ni. Bila nazak ni atau orang yang dipanggil selain daripada imam, biasanya saya dipanggil. And I have seen lot of pictures of people going away, people passing away. Macam-macam kita tengok. Ada orang yang saya tengok tuan-tuan, dia berada di pemberingan maut, tak boleh bergerak,
Kita katakan dia macam bananas, dia macam pisang gitu ya. 6 tahun tak boleh bergerak, mata je boleh bergerak, masih hidup. Tapi masa dia nazak, masa dia talkinkan, anak dia pun tak mau talkinkan, orang masjid datang talkinkan, dia tolak, dia ada kekuatan, boleh dia tolaknya. Mana dia dapat kekuatan? Dia bananas, saudara. Ada orang yang saya tengok, mata saya kembali tengok, 27 hari nazak, tak keluar nyawa dia, tuan-tuan. Apa orang kampung buat? Apa orang kampung buat, tuan? Kampung tuan dia buat apa? Tak ada buat apa-apa, biarkan je. Ya? Ya? Tak dengar saya, tuan. Baca Yasin tu dah berpuluh-puluh Yasin baca dah. 27 hari. Orang kampung biasanya buka dua benda. Satu buka bumbung sikit, satu buka lantai sikit. Saudara, antara saudara akan mati mungkin cara begitu. Jenis yang mati cara begitu, tuan-tuan ya, baru ni di Kuantan, doktor tolong sebutkan, doktor, masjidnya cantik, tuan-tuan, cantik pun pengurusinya, imamnya semua muda-muda, 30-an 40-an. Masjid di satu taman yang besar, bagus, tuan-tuan, kehadirannya cukup bagus. Tapi yang tak bagusnya, yang remaja tadi masih tak ada. Tapi apa yang disebut oleh saya, tolong sebut rumah yang paling hampir bertemu gate rumah dengan gate masjid. Dia kata masjid dia, jauhnya rumah dengan masjid sekitar dalam 20 meter. 20 meter je. 20 meter macam mana, tuan? Sini, sana, ke sana, 20 meter. Tapi 4 buah rumah yang selari dengan itu, seorang pun penghuninya, masjid tu dah 13 tahun, seorang pun penghuninya tak datang masjid. Macam mana? Yang saya nak sebut tadi, agama terhakis, agama terpinggir. Begitulah dia dengar daripada masjid itu, tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dia bersedia membesarkan Allah di rumah Allah. Kalau ada kawasan ini, tuan-tuan, dengan taman, dengan semuanya, maghrib, isyak, subuh tak tertampung masjid ini, tuan-tuan. Tapi saya tak tahu subuh berapa orang yang datang. Subuh ada hujan pula, hujan sikit, berapa orang yang datang. Punya lemah kita, tuan-tuan, hujan sikit menyebabkan kita ada reason di depan Allah. Aku tak boleh datang, ya Allah. Is that good reason? Saudara, Nabi Muhammad SAW waktu beliau nak wafat, tuan-tuan, Allah bagikan kepada Nabi sakit, masa sakratul maut pun sakit macam orang biasa. Dalam sakit sebelum wafat, dia suruh sahabat, tuan-tuan, 2 orang sahabat, papah atau papah nama dia, papah kiri, papah kanan. Dalam papah kiri, papah kanan, tuan-tuan, jatuh dia, angkat lagi, jatuh, angkat lagi. Dalam hadis 3 kali jatuh, jatuh dia, angkat, masuk ke masjid. Abu Bakar dan sahabat sedang menunggu. Nabi mengangkat tangannya, ya Abu Bakar, teruskan, dia bakal jadi imam. Nabi ada dosa ke? Nabi not even one spot, one black spot on his heart, not even one black spot. Hasan Ali ni mungkin tak ada pun white spot. Bayang, apa Nabi kata lagi? Himpunkan kayu-kayu, himpunkan kayu api, himpunkan segala pelepah-pelepah kema yang kering. So, saudara, saya mengatakan tadi, saya rujuk balik, kita yang nak meninggal ni, dan kita pastinya meninggal, pasti akan meninggal.
Tarikhnya tak tahu, bulannya tak tahu, minggunya tak tahu, harinya tak tahu, minitnya tak tahu, saatnya saya tak tahu, di mana pun saya tak tahu. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pastinya meninggal. Dan kita meninggal ni tuan-tuan, tak boleh tangguh, tak boleh disegera, nak minta segera. Kadang-kadang orang mati, biar aku matilah, biar aku mati. Tak boleh. Hadis kata, jangan minta mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal anak Adam itu, malaikat maut akan datang, tidak ditangguh satu saat dan tidak disegerakan walau satu saat. Okey, kita nak mati. Saya kata tadi, apa saja di dunia ni nak dibagi kepada dia, dia tak nak. Aku nak jumpa Rabb aku. Aku nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Pasportnya ialah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika itu, siapa yang nak mentalkinkan kita? Tuan-tuan cuba bincang dengan anak, dia faham tak talqin? Ambil anak kita, tengok tuan-tuan ni, mungkin tuan-tuan ada anak 30 tahun, anak 20 tahun, anak 18 tahun. Saya anak yang sulung pun 46 tahun. Tahu tak dia, Din, bila mama dan ayah nak mati, yang dikatakan berada dalam sakratul maut, engkaulah orangnya, tak ada orang lain dah, Din. Engkau talqinkan ayah. Din, kau cakap terang-terang dengan ayah, kau tahu tak apa dia talqin? Apa dia talqin? Apa pengertian talqin? Macam mana nak buat talqin? Bila nak mula talqin? Berapa kali nak repeat talqin? Bila kau tengok mak dan ayah dah terima kau punya talqinan itu, bila nak berhenti? Tuan-tuan ingat, anak kita tahu ke? Tak maaf lah tuan-tuan ni. Kalau dia tak tahu, katakanlah dia meninggal di hospital Sungai Buloh pukul 3 pagi. Takkan imam masjid ni nak pergi ke sana? Takkan Bilal nak pergi sana? Saudara, ini berlaku. This is real, tuan-tuan. Apa yang saya sebut ni real akan berlaku. Pukul 3 pagi, tuan-tuan dan puan, kita dah nazak, dah nak mati sangat, dia masuk satu bilik. Doktor pam dia. Anak kita nangis kat luar. Sebutir air mata pun tak dapat tolong dia, tuan-tuan. Tak dapat. Tak payah nangislah. Nangis kerana dia derhaka dengan mak dia. Yes, boleh nangis. Tapi nangis kerana takut kehilangan dia. Macam mana nak bantu dia? Patutnya sudah ada ilmu. Ilmu untuk membantu mak dan ayah yang disayang, yang dicinta, yang dikasihi. Selain daripada Allah dan Rasul, mak ayah lah. Tapi dia tidak ada ilmu untuk tolong mak bapak dia. Itulah pertolongan yang paling besar. Bagi bulanan duit 100-200 mak, itu pertolongan. Memang disuruh oleh agama, kewajipan kita. Tapi pertolongan itu kecil. Pertolongan yang besar ialah hulurkan dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah when he is or she is on the verge of dying. Saudara, anak kita mudah lepas tangan. Pasal dia kata ada orang masjid. Orang masjid ni tak ada hubungan darah dengan mak bapak kita. Orang masjid ni tak ada hubungan saudara pun dengan mak bapak kita. Orang masjid ni tak ada hubungan perkahwinan pun dengan mak bapak kita. Yang ada hubungan darah dengan kita ni, yang kita berada di perutnya 9 bulan 10 hari ni, waktu kita dilahirkan, teranan yang terakhir, meneran terakhir, nyawanya berada di hujung-hujung rambutnya. Takkanlah anak-anak kita tak ambil kesempatan nak menunjukkan kasih sayang yang tak ada batasnya kepada seorang ibu, seorang ayah.
Saya dah perhati tuan-tuan, tak ada anak-anak yang buat, tak ada. Saya jumpa baru-baru ni dekat hospital tuan-tuan, hospital pakar. Dua anak ada dekat koridor. Why are you here? Your mother is dying. We are scared. Senang dia jawabnya, we are scared. Takut tuan-tuan. Takut, ya Allah. Mak sendiri ni, mak sendiri. Macam mana jawapannya? Takut. Itulah yang berlaku pada puan-puan nanti. Anak yang macam mana jadi begitu? Anak yang tak datang masjid, tak pernah duduk majlis ilmu. Apa lagi? Anak yang tak jaga semayang. Tuan-tuan, saya dah buat kajian, punya mudahnya orang meninggalkan semayang. Terlalu mudah. Pergi pasar malam, tinggal semayang. Pergi Tesco, tinggal semayang. Sini Tesco kan? Tinggal semayang. Tengok bola, lagilah tinggal semayang. Macam mana? Nanti Pak Imam ke siapa ke, saya nak bagi satu video. Video ni tuan-tuan, dalam FB saya, dalam Facebook saya, dalam page saya, dia punya hit tuan-tuan, saya tak pernah tengok hit yang paling besar macam itu. Tak salah saya, video tu gabungkan dua Hasan almarhum Hasanuddin Al-Hafiz dengan Hasan Ali. Gabung cerita tentang bahana meninggalkan solat. Tuan-tuan nak tahu hit dia berapa? Petang tadi saya tengok dalam pukul 3, 1.6 million hit. 1.6 million orang tengok. Nanti saya nak bagi pada siapalah kat sini. Dia 12 minit aja tuan, 12 minit aja. Apa dia kata tentang semayang ni? Almarhum Datuk Hasanuddin Al-Hafiz yang baru meninggal kan. Dia kata tuan-tuan, saya cuba ikut apa yang dia cakap. Apa lagi ni? Suruh berhenti ke apa? Macam-macam lah rawang. Jarang saya dengar macam ni. Tuan-tuan, apa dia kata? Tuan-tuan boleh tengok nanti, confirm apa yang saya cakap ni, itulah yang dia cakap. Tinggal satu solat. Tuan-tuan kena bagi tahu anak-anak kita, kena tunjuk dekat anak-anak kita. Tinggal satu solat, haji habis. Itu bahasa dia. Umrah habis. Amal soleh habis. Sedekah habis. Infak habis. Zakat habis. Dakwah habis. Tinggal satu solat. Kita tinggal berapa solat? Anak kita tinggal berapa solat? Isteri kita tinggal berapa solat? Anak dara kita yang datang bulan extended, dah kering, extended lagi. Mak dia tak peduli, ayah dia pun tak peduli. Inilah yang berlaku. Macam mana tuan? Tinggal satu solat, yang lain seluruhnya hapus. Dan diulas. Saya introduce satu hadis. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Kafir. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Faqad kafara jihara. Satu hadis yang hampir sama dengan dia, tapi dalam konteks yang lain, riwayat yang lain. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah kepada makhluk yang diciptanya, namanya manusia, janjinya atas nama solat. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Macam mana tuan-tuan? Yang saya kata tadi, agama terpinggir. Kalau dah sembahyang, as-salatu imaduddin, sembahyang tu tiang agama, tiang tak ada, bukan cerita terpinggir lagi, hapus agama itu.
Terpinggir tu at least ada juga lah once in a while, mungkin kita tengok-tengok, mungkin kita jenguk-jenguk. Itu kalau terpinggir. Jadi macam mana kita nak buat dengan diri kita, dengan anak kita? Saya dah bagi contoh-contoh ni tadi. Tuan-tuan kalau tak agree tak apa, tak ada masalah. Tapi itulah contoh-contoh yang saya dapat. Dan saya tulis buku tu, ini buku dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini buku yang ke-41. Saya dah tulis 41 buku ni. Buku ni baru 7 minggu usia dia. Tajuk dia, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Buku ni saya tulis, tuan-tuan, bila saya dah tengok keadaan anak tak boleh baca Quran, yang tak boleh baca Quran, tuan-tuan, ya Allah. Saya dah test anak kita baca Quran, tuan-tuan, Fatihah ajalah. Saya ambil, kalau saya pun mungkin tidak diiktiraf, saya ambil satu guru Al-Quran, tahfiz, budak tahfiz, test budak ni. Semua yang gila. Budak yang hafal Quran tu gila. Tak lulus. Macam saya tadi kata tadi lah, tuan-tuan. Macam mana? Bapak dia tak pernah test pun, mak dia tak pernah tasmik pun. Macam mana? Ketua agama di rumah itu tak buat apa-apa pun, tak tahu pun anak dia tidak boleh membuat bacaan-bacaan yang wajib, yang rukun dalam sembahyang. Tahiyat akhir rukun. Cuba suruh anak kita tahiyat akhir. Kalau mula saja at-tahiyya, lah. Dia bukan ha. Dia ha. Jadi macam mana? Kita hendak anak kita terus tak datang masjid? Kita hendak anak kita terus tak baca Quran? Quran ni, tuan-tuan, la ilaha illallah. Tuan-tuan dah jumpa tak hadis tentang Quran ni? Yang paling simple tentang Quran. Hadis tu berbunyi, an-nazaru fi kitabillah ibadah. Tuan tahu hadis tu? Hadis tu kata, melihat sahaja Al-Quran, melihat, bukan baca, melihat sahaja Al-Quran ibadah. Tuan-tuan ingat anak remaja kita lihat Al-Quran? Suka dia lihat Al-Quran, suka dia pegang Al-Quran, suka dia buka mushaf Al-Quran, suka dia baca Al-Quran, suka dia baca terjemahan Al-Quran. Nolah. Tak, maaf lah tuan-tuan, tuan-tuan mungkin tak suka cara saya, persembahan saya ni, tapi inilah saya nak sampaikan. Tuan-tuan suka, tuan-tuan terima, tak suka pun itulah faktanya. Kecuali tuan-tuan nak dispute kita. Tuan-tuan kata tak betul tu, tak betul. Memang anak saya mengajar Al-Quran, betul. Tapi berapa orang yang mengajar Al-Quran? Dalam 1000 berapa orang mengajar Al-Quran? Anak saya DQ lah. DQ dekat ni. Mana ampun pecah? DQ. Anak saya DQ lah, Dr. Hassan. Yelah, daripada dekat 8 juta penduduk Malaysia, 8 juta, lebih 8 juta tuan-tuan, kita 36 juta. Orang Islam, orang Melayu 65%. 65% daripada 36 juta, berapa tu? Berapa yang boleh baca Fatihah dengan betul? Nak mengatakan yang saya punya assertion tadi, bahawa agama sudah terpinggir, semakin terpinggir. Semakin teruk. Mana tak semakin teruk, tuan-tuan? Saya baru-baru ni pergi Langkawi 4 hari 3 malam, 9 masjid disusun untuk saya. Ini bukan yang tadi tu, bukan orang tadi tu, itu memang masjid Langkawi susun, orang di Langkawi susun. Seorang imam jemput saya di airport. Dalam perjalanan airport pergi hotel, lalulah Pantai Cenang. Apa dia kata? Dekat sini doktor, tapi tak dilapor, dia kata ada saja budak-budak timbul mati dekat sini, anak Melayu. Apa sebab? Lebih minum ataupun dadah. Lebih minum, tuan-tuan. Apa dia kata? Budak-budak kita punya minum, peminum yang hebat daripada Afrika, daripada Amerika, heran dengan budak kita.
Dahsyat tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Mati. Dia bawa lagi saya naik motorkar, dekat sini, doktor kat sini, spot kat sini, dia mula kat sini. Kita tunggu nanti pukul 11. Saya sampai pagi kan? Pukul 11 malam. 11 malam sampai sekitar pukul 4 pagi. Budak-budak sekolah rendah, kebanyakannya daripada 4 sampailah tingkatan 2 begitu sekolah menengah. Dia buat apa tuan-tuan? Naik basikal lajak. Masya Allah. Apa yang berlaku di Johor? Berapa orang mati? Berapa orang mati tuan-tuan di Johor? Budak sekolah rendah. Pukul 3:02 pagi. 3:02 pagi. Seorang wanita Cina langgar dia. Wanita Cina itu tidak bersalah. Macam mana? Sini dekat Rawang ni tak ada lajak. Pasti ada tuan-tuan. Itulah yang berlaku. Yang berlaku tuan-tuan, kalau saya lah yang berlaku, tuan-tuan nak marah saya pun tuan-tuan marahlah. Sebab ibu bapa tidak memainkan peranan sebagai ketua agama dalam keluarga. Tadi tuan-tuan saya bagi ceramah petang tadi pukul 3.30 sampailah pukul 4.45 sebelum saya balik datang sini. Sekolah tu ramai ustazah dengan ustaz. 10 orang tuan-tuan, saya tak sangka lah ustazah 10 orang satu sekolah. Apa ustazah tu bagi tahu saya? Doktor, dia kata, doktor kena sentuh ni mak bapak ni. Mak bapak ni tak kisah doktor. Tak kisah anak boleh baca ke tak boleh baca ke, anak datang sekolah ke tak datang sekolah ke, semuanya serah pada isteri. Tak pernah. Saya dah kerja kat sekolah ni, kata tak tukar-tukar ustazah tu 13 tahun dekat sekolah ni. Belum pernah ada satu bapa datang tanya mengenai hal anak, pelajaran anak dia di sekolah. Tak pernah. Kita bayang tuan-tuan, macam mana? Ini ustazah mengajar agama ni. Jadi inilah dia tuan-tuan. Mak bapak ni, kita. Saya minta maaf tuan-tuan kalau saya sebut hal saya, tapi tidak menunjukkan yang saya ni hebat ke apa. Tak ada. Saya cerita motivasi ni. Ayah saya Haji Ali Haji Omar ni imam, guru agama dan guru Quran. Mak saya guru Quran. Ayah saya dua perkara. Dia jadi manusia bila dia berdepan dengan kami mengajar tentang Al-Quran, mengajar tentang salat dan Al-Quran, dia menjadi singa di depan tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Daripada manusia dia boleh jadi singa. Punyalah strik ayah saya, ya Allah. 8 orang anak. Hari-hari dah baca tuan-tuan, maghrib kena baca depan dia. Kita selalu minta kalau boleh bapa ni pergi surau apa, pergi mana-mana ke outstation ke, jadi biar mak ajar. Mak pun guru Quran juga. Mak ni maklumlah tuan-tuan, dia lemah lembut, dia tak pukul kita, dia tak marah kita pun. Saya kecil-kecil baca Quran, duduk atas riba mak tuan-tuan, atas riba mak. Umur saya baca Quran mula-mula umur 4 tahun dah baca Quran. 3 tahun mula bercakap, ayah saya dah belikan muqaddam. Tuan-tuan pernah dengar muqaddam? Bercakap aja, pandai bercakap aja. Ayah saya tak beli toys, tak beli beg, tak beli apa-apa. Teddy bear dia tak beli, toys dia tak beli. Dia beli satu toys Allah Subhanahu Wa Taala, namanya muqaddam. Tuan umur 5 tahun, adik-beradik laki-laki 6 orang, perempuan 2 orang. Yang terakhir 2 orang aja perempuan. Pagi-pagi paksa, ayah saya paksa kami 5:30 mesti keluar rumah masjid. Dia imam masjid. Saya ketika itu 5 tahun tuan, 5 tahun. Basikal laki-laki antara tempat duduk dengan handle tu macam pembuluh. Dia panggil apa tu? Macam palang ke?
Tak, daripada tempat duduk terus ke handle. Laki-laki lah, ni basikal laki-laki. Saya pukul 5 pagi tuan-tuan dah duduk kat pemuluh tu, pegang handle tu, duduk kat handle tu. Ayah saya tojang 2 kali tojang. Nama saya kat rumah bukan Hasan tuan, Nasir. Tojang 2 kali tojang. Ayah terus sebut, Sir baca. Ayah saya tasmik terus Quran saya umur 5 tahun tuan-tuan. Bacalah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa. Habis tuan-tuan. Itulah ayah saya. Itulah penambat kasih. Saya cukup sayang ayah saya. Cukup saya sayang dengan mak saya. Saya sanggup bagi apa saja. Hatta kalau nyawa saya dia tak Allah izin, saya bagi nyawa saya kat dia. Betul tuan-tuan, sayang betul saya. Saya, mak saya sakit, dua-dua bedridden. Mak saya pergi dulu, kemudian bapak saya pergi. Kan? Bedridden, kita tak panggil orang gaji, tak panggil, kita jaga tuan-tuan. Adik-beradik 8 orang ada roster. Saya hari Selasa. Kita mandikan mak, kita langaikan dia, kita bedakkan dia, salin baju dia, sikatkan rambut dia, baringkan dia, dengar cerita dia. Mak saya ni banyak cerita tuan, banyak suka bercerita. Dia membaca syair Siti Zubaidah tu 2 volume tebal ni, mak saya baca dan hafal dan baca. Mak saya sambil-sambil menyapu bawah tuan-tuan ni, dia guru Quran. Jadi banyaklah budak-budak murid ke atas mengaji. Rehal rumah saya tu daripada tepi ke tepi, rehal. Sambil-sambil dia menyapu tu, kalau murid dia membaca in kuntum in Nun mati kaf tu macam mana bacanya? Ikhfa ke izhar? Pekik daripada bawah tu kan. In kuntum, itulah mak saya. Tapi nak replicate benda tu kepada anak-anak sekarang ni, boleh tak boleh? Saya kata boleh. Kalau tuan-tuan kata susah, boleh. Saya 8 orang anak, didik betul-betul di tengah bandar yang hebat, kawasan elit, Taman Tun Dr. Ismail. Rumah saya, tuan-tuan pernah pergi tak Masjid Al-Ghufran? Masjid Al-Ghufran. Masjid Al-Ghufran tu masjid yang ada hotel dekat Malaysia ni, Al-Ghufran lah. Ada hotel kat situ. Okey. Depan masjid tu rumah saya. Dalam 28 langkah tu rumah saya. Wan Utama shopping center antara yang besar di Asia ni, 5 minit daripada rumah saya. Rumah saya atas bukit, turun je bukit, Wan Utama. Ada satu kawasan dalam Wan Utama tu yang tak tidur-tidur orangnya, 24 jam tak tidur tuan-tuan. Namanya The Curve. Apa yang tak ada The Curve? Selepas The Curve, IKEA dekat situ, sebesar-besar IKEA. Kelab malam saya tak tahu berapa, kelab dandut saya tak tahu berapa, kafe saya tak tahu berapa, kelab malam yang tak tutup-tutup sampai pukul 5.30 pagi, pukul 6 tuan-tuan, saya tak tahu berapa. Tapi the numbers are abundant. Di situlah saya didik anak. Tapi saya ambil daripada ayah saya. Apa dia? Suntik agama dulu, suntik agama. Quran, salat, Quran, salat. Alhamdulillah lah. Minta maaf tuan-tuan, ini saya sebut minta maaf, ini motivasi. 8 orang, 5 laki-laki, 3 perempuan. Belumlah bagikan pening kepala saya. Mereka belajar di luar negara, kebanyakannya tidaklah memeningkan kepala. Saya nak terus pada diri saya. Saya belajar di Amerika 6 tahun setengah, dekat 7 tahun tuan-tuan. Kelas PhD ni ada 6-7 orang saja. Habis saja hari Khamis, nak masuk Jumaat. Hasan, let's go for a drink.
Let's go for ha tu maksudnya minumlah, mabuklah, matilah. Perempuan yang ajak ni perempuan. Tapi oleh kerana ayah saya suntik satu suntikan agama 6 tahun setengah masuk 7, yang saya ingatlah satu titik pun tak masuk lagi tuan-tuan, melalui lidah saya tak ada. Itulah agama. Bila saya jadi exco tuan-tuan, saya jadi exco kerajaan Selangor ni, saya jaga dua. Saya jaga agama, satu lagi saya jaga infrastruktur. Infrastruktur tu buat apa? Jalan saya buat, bangunan saya buat, jembatan saya buat. 55% dari perbelanjaan dekat 2.2 bilion adalah untuk infrastruktur. Saya jaga. Berapa kontraktor saya jaga? 764 kontraktor. Kelas A sampai kelas F. Kebanyakannya kelas F. Saudara, kalau saya terbersin lah, New York, terbersin hujungnya New York, 2 hari 3 hari akan datang di atas meja saya 2 tiket first class, saya dan isteri ke New York. Tapi saudara, saya nak bagi tahu saudara, kadang-kadang ada juga setan-setan tu nak belit kita. Terasa-rasa syaitan akan menang. Tapi tuan-tuan, ada satu bisikan yang saya tak boleh ketepikan bisikan. Saya tak tahu daripada mana. Apa bunyi bisikan itu? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Saya tak pernah ambil tuan-tuan. Saya jadi pemangku DO Kuala Selangor satu masa dulu, tahun 77. Pemangku DO Kuala Selangor. DO tuan-tuan. Pada masa tu DO boleh luluskan tanah TOL. DO boleh lulus sampai 6 ekar. Tuan bayang tanah TOL tepi jalan 6 ekar boleh bagi provisional kelulusan macam itu. DO berapa dia boleh bagi? Cina ramai kat Sungai Buloh tu, berapa dia boleh bagi? Sebab itu kalau semua, saya fikir kerajaan swasta seluruhnya ada bisikan ini akhafullah, tak jadi semua tuan-tuan. Tak jadi. Tuan-tuan bagi tahu saya apa yang tak ada rasuah. Saya tahu apa yang tak ada rasuah. Bagi tahu saya. Buku teks rasuah. Jalan ni rasuah. Kalau misalnya 3 inci, dibuatnya hanya 2 inci. 1 inci itu tuan-tuan, kalau misalnya dia dapat kontrak 78 km, berapa dia dapat? Engineer lulus, engineer pun dapat sama. So saudara, kita mesti masukkan takut. Anak-anak kita perempuan, mulai daripada ini. Saya nak tutup ni. Saya nak tutup dengan berbagai-bagai, tapi saya boleh perincikan lagi. Tapi ialah kita datang sekali ni tuan-tuan ni, saya boleh perincikan lagi beberapa perkara kan ni. Tapi saya nak tutup ni, macam mana nak keluar daripada masalah ni? Kebanyakan tuan-tuan, okey, ada satu nazir dekat sebelah Taman Tun tu, nazir masjid. Saya tak mau bagi nama lah, tapi tak sedap kan. Dia dah pegang nazir 3 penggal. 1 penggal berapa tahun? 2 ke 3? 2 kot. Jadi dia 6 tahun. You know Dr. Hassan, you know, I faced my jemaah. I told them, you know, saya gagal. Dia kata, saya gagal. I failed. Saya gagal. 6 tahun saya gagal sebab saya janji dengan para jemaah, saya pegang ini, saya pastikan 20% daripada yang hadir itu anak-anak muda. Until now, 0. Dia letak jawatan. Dia letak jawatan tuan-tuan. Dia tak sanggup lagi dah. We have done almost everything. Ini kawasan elit tuan-tuan, kawasan elit. We have done almost everything. Money no problem, finance no problem, manpower no problem, skills no problem, knowledge no problem. Tapi yang problemnya ialah membina iman, itu problem. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, untuk kita teman-teman jiran kepada
nurul iman, yang pertama sekali, tuan-tuan kena menggunakan seluruh kekuatan yang ada nak bina satu bentuk keluarga yang baru, suami, isteri dan anak-anak. Keluarga yang baru itu bertegak di atas satu matlamat yang baru. Puan-puan, malam ni mesyuarat dengan suami sebelum tidur. Buat mesyuarat 20 minit. Panggil anak kita, paksa anak kita. Saya sebahagian daripada metod. Ayah saya katakan singa tadi kan, singa. Saya tuan-tuan ya, anak saya yang tua tu lawyer, senior lawyer. Hello, dia perempuan. Hello. Ya, saya tunjuk macam ni aja tuan-tuan. Saya kata anak saya, okay, all. Saya WhatsApp, salam to all. Tomorrow at 9 o'clock we all having meeting. Make sure you all come. Besok pukul 9 biasanya semuanya ada lah tuan-tuan, 8 orang. Semuanya ada. Pasal tidak taat kepada ayah bonda, tertutup pintu syurga untuk mereka. Saya apa-apa saja tentang mak, tentang ayah ni, dapat aja saya terus sebab pada anak-anak, dapat terus sebab anak-anak. Derhaka kepada mak, derhaka kepada ayah, derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul, derhaka kepada suami. Kena buat tuan-tuan. Tuan-tuan buat, saya tahu tuan-tuan buat, tapi tak ada follow up. Tuan-tuan pergi bagi saja begitu pada anak-anak, tak ada follow up, but nothing getting into their minds, and nothing that goes to their heart. Tak ada follow up dengan forceful. Begitu. Itu yang pertama, matlamat. Apa matlamatnya? Malam ni discuss dengan suami, discuss dengan isteri kita, dengan anak kita. Matlamatnya satu saja, itu saya. Tuan-tuan mungkin ada matlamat lain. Matlamat saya untuk keluarga saya, 8 orang anak, saya dan isteri. Matlamatnya mendapat redha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat. Kalau tidak, bolehkah kita mengurus masjid ni tak ada matlamat? Saya biasa mengurus organisasi tuan-tuan dan puan. Masa saya bekerja dulu, dan saya ada sendiri bisnes saya, mesti ada matlamat. Kita kata mission, kita kata vision, kita kata goals, kita kata objektif. Itulah dia. Tapi hal tentang agama satu pun tak ada. Anak kita tak pernah tahu apa matlamat ni, apa matlamat ni. Saya dah umur 22 tahun ni, tak nampak matlamat ni ayah. Apa matlamat kita ni? Nombor dua tuan-tuan dan puan, untuk memproses semuanya itu, memproses minda hati kita ni, bukan tempat di rumah, bukan di kelab, bukan di kedai, bukan di restoran tom yam, bukan. Tempatnya ialah di rumah Allah, namanya Masjid Nurul Iman. Mesti datang masjid, mesti datang masjid. Paksa tu tak kena paksa. Saya bagi tahu, walaupun anak saya tidaklah sampai peringkat itu, tapi saya bagi tahu, if you do not obey me, this house got 2 exit. Saya tunjuk dapur satu, pintu keluar, depan ni satu pintu keluar. You know? If you wish not to obey me and your mother, you know, you can choose either to go out and don't come back, bilik pintu belakang atau pintu depan. I told them, kena buat tuan-tuan, kena buat ni. Takut sikit dia, bagi shock treatment sikit. Kalau tidak, macam mana? Macam mana burden kita tanggung anak kita tak semayang? Macam mana burden kita tanggung anak perempuan kita tak semayang? Anak perempuan, selagi tak pindah, selagi suami dia, aku terima nikahnya si Anu bin si Anu dengan mas kahwin sekian-sekian, tunai. Ketika itu barulah tanggungjawab agama pindah kepada suami daripada ayah dan maknya. Selagi dia berada, tak kahwin lagi, berada dengan kita, tanggungjawab tu di bahu kita. Ya, saudara. Nombor 3. Saya nak bagi 3 je. Matlamat, masjid. Apa lagi? Ada 2 perkara jangan tinggal. Solat, bagi tahu anak kita.
Ayah tak boleh kontrol, ayah tak boleh tengok you di mana-mana. Ayah hanya 2 mata saja. Ayah tak ada 2000 mata, 1 mata. Tapi yang ada mata yang boleh pandang sampai lintasan hati engkau pun dia boleh pandang, dia boleh dengar. Allah Subhanahu wa taala. Ayah tak ada keupayaan, sikit pun tak ada keupayaan. Engkau duduk di belakang tabik, ayah dah tak tahu dah. Saudara, bagi tahu anak kita, apa dia? Jangan tinggal sembahyang. Habislah tinggal sembahyang, habis. Rumah tangga porak-poranda, rumah jadi panas, orang tak sembahyang ni, tuan-tuan masuk rumah. Tuan-tuan tak percaya, bawa anak kita yang berumur, cucu umur 2 tahun. Dia masuk rumah tuan-tuan, masuk je, melangkah je masuk, belum lagi duduk lagi. Ayah, kita balik kejap kita balik lepas ni kita balik. Pasal anak-anak tu lebih cepat merasakan bahang neraka dalam rumah itu. Ada pula rumah tu tak ada aircon pun, tak ada apa pun tak ada, tapi anak kita datang, ayah balik petang nak main ni, nak balik petang ni. Maknanya roh rumah itu. Saudara, sembahyang, satu lagi Quran. Jangan malu-malu tuan-tuan, jangan malu-malu tentang Quran. Jumpa terus Bilal, terus imam ni. Saya tak fikir imam ni would refuse you from seeing him and read out Quran in front of him. Dia tak boleh refuse. Dia tak boleh. Kalau dia refuse, dia bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa dia, tasmih, baca. Jangan malu-malu. Nak malu dengan manusia ke nak malu dengan Allah? Malu dengan Allah bahananya tuan-tuan, pintu syurga tertutup buat kita. Sembahyang, Quran. Tuan-tuan, yang keempat, yang akhir, saya nak bagi 4 aja. Yang keempat, tanam kepada diri, tanam kepada suami, tanam kepada anak-anak 4 perkara. Apa dia? Dalam Al-Quran disebut, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tanam yang pertama, sayang Allah. Apa pun sayang Allah. Nak tidur sayang Allah, bangun tidur sayang Allah, nak pergi tandas sayang Allah, bercermin sayang Allah. Apa yang tak ada sayang Allah tuan-tuan? Keluar rumah sayang Allah. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah. Semuanya Allah. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah semua. Tanam itu. Yang kedua, Rasul. Anak kita wajib cari buku, apa buku tu tentang sirah Nabi Muhammad. Baca daripada kulit ke kulit. Tak kenal Nabi macam mana tuan-tuan? Tak kenal Nabi. Kalau saya panggil siapa-siapa di antara kita, mari datang ke depan 7 minit, cerita 7 minit mengenai Nabi, kehidupan Nabi sebelum dapat wahyu. Tolong cerita 7 minit. Siapa boleh cerita tuan? Panggil pula orang lain. Cerita Nabi, cerita beberapa peperangan Ghazwah yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita sikit. Allah. Siapa tahu? Kalau tak tahu macam mana? Cerita macam mana Nabi berdakwah. Apa metodologi yang digunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan, sama ada di Mekah atau di Madinah. Cerita sikit. Macam mana kalau kita tak tahu? Nabi. Kita mesti jumpa Nabi. Sebab nak dapatkan syafaat daripada baginda, kena jumpa Nabi. Nantilah bila-bila kita jumpa, saya nak cerita 3 perkara tentang Nabi ni. Saya pungut daripada Encyclopedia of Sirah namanya. Apa dia? Cerita tentang Nabi ni ada 3 perkara. Satu namanya surah. Rupa fizikal daripada kepala sampai kaki. Satu lagi sirah. Sirah ialah sejarah hidup.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang penting ni sarirah. Sarirah ialah fikrah, fikir Nabi, umatku, ummati. Kalau kita tak ada itu, tuan-tuan, nak jumpa Nabi macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tanya anak tuan-tuan. Hati, kau setakat mana kau kenal Nabi? Mudah je. Setakat mana kau kenal Nabi? Dia tak boleh jawab. Dia kenal yang macam mana? Okey. Jadi saudara ya, saya ingat, saya ulang balik. Yang pertama tadi, matlamat. Jangan tangguh-tangguh tuan-tuan. Malam ni panggil anak kita. Panggil anak kita malam ni. Suami kita. Suami bekerja sama dengan isteri sekali. Duduk, bincang dengan anak. Hati ke hati. Yang kedua tuan-tuan ialah masjid ni. Inilah tempat memproses minda, memproses hati, memproses kekuatan iman, memproses daya kekuatan kita untuk mengangkat martabat diri dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sini tempat dia. Nombor 3 tuan-tuan dan puan ialah ilmu. Cari ilmu. Ilmu akidah kena mantap. Ilmu syariah kena mantap. Yang ketiga dalam Islam, ilmu akhlak kena mantap ni. Tiga-tiga ni kena mantap. Di mana nak dapat? Masjid Nurul Iman. Yang keempat, jangan tinggal salat, jangan tinggal Quran. Salat Quran. Dan yang kelima, kalau saya boleh tambah, saudara, macam kita ni dah umur-umur macam tuan-tuan muda daripada saya, jangan tinggal tahajud tuan-tuan. Jangan tinggal tahajud. Nabi bila berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai pinggir Madinah, kaki bagi dia tak cecah lagi bumi Madinah, masih di atas unta lagi. Nabi berjumpa dengan orang Madinah punya seronok nak bertemu dengan kekasih Allah. Mereka pun melagukan Tala'al badru alaina. Habis Nabi bagi tahu orang Madinah, ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Saya tak mau ulas yang 3 yang pertama tu, tak ada masa. Hujungnya, wasallu bil laili wan nasu niyam, sembahyang malamlah kamu, tahajudlah kamu dalam keadaan manusia lain sedang tidur nyenyak. Apa hujung dia kata? Tadkhulul jannata bisalam, masuklah syurga dengan penuh kesejahteraan. Saudara, besok buat. Memang dah buat, saya tahu. Ahli-ahli masjid ni memang dah buat. Hanya saya nak sampaikan saja. Besok, sekarang ni kita punya subuh lewat 6-8 minit ke? Di Terengganu 6-8 minit. Di apa? Di sini berapa? 6.14. Lewat mana? Ya ke? 6.14. Ya ke? Lewat betul ya? Pekan 6-8 minit. Tapi tak apalah, sana dulu matahari di timur kan Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan, InsyaAllah tuan-tuan boleh bangun tu seawal sangat. Buku ni mencadangkan, ada satu buku lagi, ini buku yang ke-42 tuan-tuan ni. Ini buku yang ke-42. Tajuk buku ni saya tulis sebahagiannya dengan mungkin dakwatnya macam air mata saya lah. Saya tulis buku, tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Ini berdasarkan pengalaman melihat teman-teman, sahabat-sahabat dan diri saya sendiri. Apa dia? We are not prepared to face God. We are not prepared to die. Jadi tuan-tuan, dari 9 bab yang akhir, bab yang ke-9, saya nukilkan rutin seorang muslimin dan muslimah. Saya letak kat sini bangun 4.30, tapi tak payah pagi-pagi sangatlah, dan tidur pukul 10.30 malam. Seluruhnya ada.
sembayangnya apa nak buat, zikirnya apa nak buat, pukul 8 apa zikir, tengah hari apa zikir, petang apa zikir, apa sembahyangnya, apa doanya. Saudara yang saya hormati sekalian, insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita. Saya tulis ini tuan-tuan. Saya sedang usahakan, tak tahu tuan-tuan tahu tak tahu, pernah dengar tak pernah dengar. Siapa yang datang hari itu masa ada taklimat jaiz mengenai pemilihan untuk yang barulah, saya diberi kesempatan 20 minit cerita mengenai anjung husnul khatimah. Saya tak tahulah masjid ni siapa pergi kan, siapa datang okey. Saya tuan-tuan, saya mewakili Yayasan Sabha. Saya minta maaf tuan-tuan, saya nak minta sikit lagi masa. Mewakili Yayasan Sabha bersama kerjasama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor, anak syarikat MAIS, anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor. Kita kahwin nak bangunkan anjung husnul khatimah. Tempatnya di Sungai Semungkis, Batu 15, Sungai Lui. Atas tanah 4.5 ekar. Saya dan keluarga dah beli tanah itu. Tanah itu 1 juta harganya tuan-tuan. Dekat 1 juta. Tak sampai 1 juta, dekat 1 juta. Yang saya dan keluarga ansur tiap-tiap bulan 20,000 ringgit. Kita ansur. Dah hujung, tengah hujung kan. Almost to the tail ends dah. Nak menghabiskannya. Nanti tanah itu bukan nama saya. Tanah itu nama Majlis Agama Islam Selangor. Dalam geran Majlis Agama Islam Selangor sebagai wakaf. Wakaf. Saya wakafkan. Saya beli, saya wakafkan kepada Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang kepada wakaf itu, insya-Allah. Jadi saudara, di atas tanah itu kita nak bangunkan 12 million harga dia tuan-tuan, anjung husnul khatimah ni. Dibangunkan secara wakaf, zakat, sedekah, infak, fidyah, kan, amal jariah, amal saleh. Kita nak bangunkan cara itu, insya-Allah. Dan tuan-tuan tengok ada masjid kat situ boleh memuatkan 1,000 orang masjid tu. Dah ada orang yang menajanya. Yang tengah-tengah tu tuan-tuan tengok ada bangunan yang panjang tu, tuan-tuan itu pun sudah ditaja. Itu 15 bilik lectures, fully aircon bilik lectures. Harganya 1.3 juta. Itu pun sudah ditaja. InsyaAllah yang lain-lainnya kita sedang usahakan. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, kita beri kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bincang dengan suami isteri dan sebagainya, macam mana caranya kita nak bantu umat. Guna anjung husnul khatimah ni bantu umat siapa saja. Mari kita datang dekat sana. Dia ada modul-modul dia. Untuk apa? Untuk mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Untuk kita yang dewasa, mati husnul khatimah. Untuk anak-anak, anak-anak remaja tuan-tuan, kita hendak anak-anak remaja menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, yang akan memimpin tangan ibu dan ayah menuju pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tugas kita tuan-tuan dan puan. Dan saya tak tahulah kalau ada dalam dunia ni, tuan-tuan Google pun tak ada institusi yang namanya anjung husnul khatimah seperti itu, sama ada dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan sebagainya. Tak ada di Mekah, tak ada di Saudi, tak ada di Kairo, tak ada di mana-mana tuan-tuan. Yang ada nanti insya-Allah di negeri Selangor, di Ulu Langat, tempatnya di Sungai Semungkis yang kita akan bangunkan. Program pembangunan ini akan bermula kalau semuanya teknikalnya dah siap. Bulan Julai ini cerocok yang pertama dah naik. Cerocoknya naik untuk membina masjidnya dulu. Tuan-tuan, dia punya tanah kita dah ratakan. Tanah dah tanam rumput, dah bina longkang-longkang dan sebagainya. Hanya menunggu masa untuk struktur utama itu dibangunkan dalam bulan Julai. Dan kita nak pakai IBS, sistem IBS untuk 2 atau 3 kontraktor nanti dalam 1 tahun akan siap. Julai tahun 2021 akan siap. Tiap-tiap hari di situ nanti tuan-tuan ada 250 orang, 250 orang. 3 hari dah orang dia pergi keluar, orang lain datang. 3 hari pula orang lain keluar, dia datang. Seluruh Malaysia terbuka juga kepada Brunei, Singapura, selatan Thailand dan juga selatan Indonesia, di Indonesia. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah kita nak selamatkan umat. Benda ni tuan-tuan bukan untuk keuntungan, sikit pun tidak keuntungan. Saya ni tulis buku ni tuan-tuan, tulis buku. Hasil daripada buku ni sehingga ini saya tak ambil 1 sen pun tuan-tuan. Seluruhnya dimasukkan dalam tabung anjung husnul khatimah. Termasuk tanah yang saya beli tadi hampir 1 juta
itu pun untuk anjung husnul khatimah. Jadi marilah kita sama-sama tuan-tuan, inilah sumbangan akhir mungkin dalam hidup saya, untuk saya sikit berjihad untuk menentukan supaya pintu syurga terbuka untuk saya dan terbuka untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi tuan-tuan ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita ini. Jadi saya minta hanya kepada tuan-tuan dan perempuan ya, sama ada secara surau, sama ada secara individu, mari kita lahirkan anjung husnul khatimah. Mari kita binakan anjung husnul khatimah dengan kita memberi sumbangan dan sebagainya. Kita ada tabung-tabung kan? Tabung di luar kat sana nanti, di tabung kat sana tu kita ada tabung. Dan buku, siapa-siapa yang berkenakan buku ni tuan-tuan, insya-Allah boleh dapat di luar di sana buku-buku ni, insya-Allah. Dan kepada yang siapa yang tidak bersedia, mungkin boleh dapatkan senarai dia. Satu orang ambil sikit tanggungjawab. Siapa yang dah order, masukkan dalam akaun apa je, kita akan hantar tuan-tuan. Kita akan hantar. Lebih daripada 20 set kita akan hantar, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian ya, inilah ceritanya. Semata-mata tuan-tuan, semata-mata saya buat ni nak mengembalikan Islam supaya jangan terpinggir, nak mengembalikan Islam menjadi tiang seri dalam mana-mana rumah, nak mengembalikan Islam dalam kehidupan umat, nak mengembalikan Islam supaya dengan Islam itulah tali kasih sayang antara suami isteri dengan anak-anak, jiran tetangga, sahabat andai dan umat akan terjalin kerana kita sama-sama mengagung membesarkan Allah dan merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan ya. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya. Terima kasih. Minta maaf lah terlebih masa. Tapi sekali-sekali kita jumpa ni, saya tak apalah. Walaupun saya letih sebenarnya tuan-tuan ya. 6 hari 5 malam di Pahang. Tak berhenti-berhenti tuan-tuan ya. Umur 72. Tapi saya beranikan juga, saya perkuatkan, cekalkan juga. Pasal ini nak sambung lidah perjuangan, kaki perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan insya-Allah. Cukup setakat itu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.